masyarakat sewa beli dan pajakan. Dengan itu, pengusaha bas dan teksi dapat menstruktur semula pinjaman mereka serta menikmati moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah. Jaminan sebanyak RM1 bilion akan disediakan untuk tujuan ini. Perutusan khas Perdana Menteri mengenai pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Spektrum Pagi Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda bersama-sama saya Ziana Nasir waktu ini untuk program Jendela Fikir. Dan hari ini topik yang kita nak bincangkan adalah PKP 2.0 kelangsungan pengusaha bas sekolah. Dan kalau kita lihat dari segi industri bas ketika ini seolah-olah nyawa-nyawa ikan kerana tak dapat beroperasi sepenuhnya akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan sehingga kini sudah memasuki 11 bulan sejak PKP pertama dilaksanakan. Dan industri bas terbeban dengan hutang pinjaman dari syarikat kredit. Bagi membincangkan isu ini, kita terus saja bersama-sama Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia, Encik Amali Munif Rahmat di talian. Assalamualaikum Encik Amali. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami melalui program Jendela Fikir di Bernama Radio hari ini. Ya. Okey, baik. Kalau kita lihat sejak pelaksanaan PKP pada Mac tahun lepas sehinggalah yang terkini PKP 2.0, bagaimana pengusaha bas sekolah mendepani cabaran sepanjang tempoh ini? Ya, terima kasih kerana ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kami tentang nasib pemandu bas sekolah sepanjang PKP 1.0. Antara pelbagai usaha yang telah dijalankan oleh para pemandu dan pengusaha bas sekolah adalah menjalankan perniagaan secara online. Ada di antara mereka yang menjadi penghantar makanan atau barangan seperti Kos Laju, Lazada, Lalamu, Shopee dan lain-lain. Ada juga yang terus membuka gerai makanan. Selain daripada menjual aset yang kurang komitmen bagi menampung komitmen lain yang lebih. Okey, itu yang terpaksa dihadapi dari segi cabaran sepanjang PKP pada Mac tahun lalu sehinggalah saat ini, ya? Ya. Memang memberi impak yang cukup besar jugalah apabila tidak dapat menjalankan aktiviti seperti biasa. Baik, dengan pelaksanaan PKP 2.0, bagaimana pengusaha mengendalikan pembayaran yang telah pun dibuat oleh ibu bapa dan penjaga? Okey, sebahagian ibu bapa ataupun penjaga merupakan orang yang rapat dengan kita dan kita adalah sebahagian daripada masyarakat setempat. Oleh itu, sebahagian daripada mereka telah menghadiahkan bayaran yang telah dibayar sebagai satu hati kepada kita bagi memastikan kita mempunyai kesinambungan untuk terus beroperasi apabila PKP ini ditarik balik. Dan sebahagian pula ada yang meminta balik semua bayaran yang telah dibayar. Walaupun dalam perjanjian yang dipersetujui pada awal tahun ini, sekiranya berlaku penutupan kelas secara fizikal di sekolah, bayaran penuh tetap kena jelaskan. Kami amat mengenali para ibu bapa atau penjaga pelajar yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah kami. Kami tahu siapa yang terkesan atau tidak dengan PKP dan menjadi hak kami sama ada terus memberikan perkhidmatan kepada mereka atau tidak. Itu terpulang kepada berbicara kedua pihak. Baiklah, boleh kongsi dengan kami berapa banyak sebenarnya, berapa ramai pengusaha yang betul-betul terjejas sepanjang tempoh tersebut? Okey, pengguna perkhidmatan bas sekolah terdiri daripada dua golongan, satu B40 dan satu lagi golongan M40. Sebahagian besar daripada M40 telah menarik diri daripada menggunakan perkhidmatan bas sekolah apabila PKP 1.0 ditarik balik. Jadikan PKPB atau PKPP. Tetapi kesannya adalah lebih 30% yang ibu bapa yang pelajar yang tidak terus menggunakan perkhidmatan bas sekolah apabila dibuka pada PKP 1.0 mengakibatkan lebih daripada 30% jugalah pengusaha bas sekolah yang terus menghentikan operasi ataupun mengecilkan saiz operasi mereka kerana kekurangan penumpang dan kekurangan pendapatan. Jadi kami berterima kasih kepada golongan B40 yang menjadi pengguna dan pelanggan tetap kami dan kekal bersama kami sehingga kini malah golongan ini lebih perhatian terhadap kami.
Sedangkan sekolah menyediakan lebih perkhidmatan kepada lebih 1 juta pelajar seluruh Malaysia yang merupakan harta negara serta bakal penting negara. Ya, bagaimana pula dengan pengusaha yang masih lagi meneruskan perniagaan sepanjang tempoh berkenaan? Ya, mereka yang masih komitmen jalankan perkhidmatan bas sekolah ini terdiri daripada mereka yang masih ada komitmen pinjaman dan pinjaman sewa beli bas atau van mereka daripada syarikat pinjaman kewangan yang masih belum selesai. Dan sebahagian daripada pengusaha adalah yang memiliki lebih 55 tahun dan amat sukar untuk mereka menukar kerjaya yang telah mereka jalankan sejak puluhan tahun. Sebahagian daripada mereka mempunyai ahli keluarga yang tidak terjejas pendapatan sepanjang PKP. Itu bagi menampung kehidupan harian agak tidak mempertahankan. Ada di antara pengusaha yang terpaksa menjual aset barang seperti barang kemas, dan kereta, van atau pas atau meminjam dengan saudara mara atau sahabat handai bagi membuat persiapan pembukaan kelas fizikal pada 20/1 yang lalu. Mereka telah membelanjakan ribuan ringgit bagi memastikan bas sekolah mereka beroperasi menjelang ke sekolah untuk menyelenggara van atau bas sekolah yang telah lama tidak digunakan. Iaitu dengan menjalani pemeriksaan platform, membayar insurans bas serta membayar cukai jalan. Apa antara keluhan dan juga ialah apa yang pengusaha-pengusaha bas yang lain juga pemandu-pemandu bas ini suarakan pendapat kepada Encik Amali sendiri yang terkesanlah di hati Encik Amali? Ya, kami amat sedih kerana bantuan kepada pemandu bas sekolah adalah bantuan yang terakhir diberikan dalam sektor pengangkutan. Selepas taksi, hailing dan persiaran diberikan pada bulan 3 sebaik saja PKP bermula, kami hanya diberikan pada akhir Oktober dan awal November. Malah menyedihkan, masih ada sebahagian pemandu bas sekolah yang sepatutnya mendapat bantuan one-off RM600 tahun lalu, masih belum mendapat bantuan berkenaan. Dan ini memang cukup amat kami kesali kerana kami tidak dipandang langsung oleh pihak kerajaan sebagai satu entiti yang penting dalam pembangunan negara. Itu yang memang sedihlah bagi kami. Dan sepanjang PKP 1.0, syarikat kredit tidak memberikan moratorium kepada pihak kami atas perbincangan dan budi bicara kami dengan pihak syarikat kredit berkenaan. Mungkin ada sedikit kelonggaran untuk tidak menarik balik kenderaan yang masih mempunyai tunggakan pinjaman dengan mereka. Okey, baiklah, bagi anda baru saja bersama-sama kami sekarang ini menerusi program Jendela Fikir, kita bawakan satu topik tentang PKP 2.0 kelangsungan pengusaha bas sekolah. Kita bersama-sama Encik Amali Munif Rahmat yang merupakan Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia. Kalau kita lihat juga baru-baru ni Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Cik Amali telah pun mengumumkan bantuan secara one-off RM500 untuk pemandu bas sekolah, taksi, bas persiaran, ada pemandu pelancong juga selain moratorium 12 bulan dari syarikat kredit untuk semua bas. Apa komen Tuan Amali dalam perkara ini? Ya, sehingga hari ini masih belum ada link ataupun maklumat daripada pihak APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat, bagi pelaksanaan bantuan one-off RM500 tersebut. Jadi, walaupun JKP Prihatin Permai akan mula dibayar pada minggu depan atau awal sebelum akhir bulan Februari ini, telah dinyatakan akan dibayar dengan kadar segera, tetapi bayaran one-off untuk bas sekolah banyak 500 pemandu bas sekolah masih belum ada apa cara dan kaedah yang pelaksanaannya oleh pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ini amat kami kesalilah kerana sistem penyampaian kerajaan melalui APAD adalah terlampau lembab. Dan moratorium yang dikatakan 12 bulan daripada syarikat kredit, tak sampai separuh pun daripada syarikat kredit bersetuju melaksanakan program ini kerana
sebahagian besar syarikat kredit tidak tertakluk kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan saya rasa sepatutnya sudah sampai masanya semua institusi pinjaman kewangan diletakkan di bawah satu bumbung, iaitu di bawah Kementerian Kewangan serta di bawah Akta BAFIA atau Bank and Finance Institution Act. Itu yang sepatutnya berlaku lah. Tak adalah orang kata macam-macam badan yang mengawal bidang kewangan. Okey, baik. Dan sebenarnya kita langsungkan juga Cik Amali temu bual ini menerusi dalam talian, menerusi live Facebook Bernama Radio. Kita ada Kamaliah Saleh sebenarnya di Facebook ni yang menyatakan mohon kerajaan memahami keadaan kami pengusaha bas sekolah. Apa lagi yang dirasakan perlu kerajaan berikan tumpuan kepada semua pemandu pengusaha bas sekolah ni, Cik Amali? Okey, banyak negara-negara yang telah maju dan separuh maju telah memberikan bas sekolah percuma kepada seluruh rakyat mereka. Jadi di Kuala Lumpur bagi penghuni PPR, PPA dan tahun ini My School Bus yang dilaksanakan oleh DBKL walaupun belum beroperasi adalah salah satu contoh yang sepatutnya dicontohi. Tetapi apa yang menyedihkan, bas percuma di BKL yang sejak 2017 kita telah beroperasi di sekitar PPR dan PPA di bawah di BKL, sepanjang PKP 1.0 di BKL tidak membayar langsung kepada para pengusaha bas sekolah. Walaupun mereka mempunyai kontrak dengan DBKL, tidak boleh menjalankan perkhidmatan lain selain daripada untuk DBKL, tapi mereka tidak dibayar langsung oleh DBKL. Sedangkan bas GoKL yang dimanfaatkan lebih 90% warga asing terus dibayar secara penuh oleh DBKL. Jadi kat mana? Adakah ini yang datuk nenek kita pernah betulkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiar kelaparan? Itu yang memang menyedihkan kepada kami lah. Patutnya bas sekolah percuma ni diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia di seluruh negara dan pengendaliannya diberikan kepada kami para pengusaha bas sekolah. Kerana perkhidmatan bas sekolah adalah dari pintu ke pintu, bukan dari bus stop ke bus stop. Jadi itu yang memang sukar dilaksanakan oleh pihak syarikat swasta kerana murid-murid ini akan naik di depan pintu rumah mereka. Dan ini tidak mampu dilakukan oleh driver gantian. Itu sebabnya pemandu bas sekolah mereka adalah seorang yang komited. Mereka bukan setakat pemandu bas sekolah, mereka juga adalah bodyguard, mereka juga adalah babysitter kepada pelajar-pelajar berkenaan. Itu yang ramai rakyat Malaysia tak sedar. Memang kita belum nampak dari segi pengusaha bas sekolah itu sendiri, pemandu bas sekolah kan memang ambil depan pintu rumah kan, pastikan anak-anak kita ni selamat naik, selamat turun daripada bas sekolah tu sendiri kan, segala-galanya terjaga. Dan dalam masa yang sama juga kalau bolehlah, adakah perkara ini sebenarnya Cik Amali sendiri pernah bawa ke pihak yang sepatutnya untuk disuarakan? Dan berapa lama sebenarnya cuba berusaha untuk menyuarakan perkara ni sebenarnya, isu-isu berbangkit ni? Isu-isu ni telah saya dalam persatuan bas sekolah ni telah lebih 20 tahun. Dan antara yang telah saya jelaskan kita punya pandangan adalah ketika Suruhanjaya Pengurusan Awam Darat, iaitu dalam satu dialog Sarjana Subang, saya telah menyuarakan memohon bas sekolah percuma sebagaimana yang disediakan oleh SPAD ketika itu, bas GoKL. Tetapi jawapannya amat mengecewakan kerana pihak Suruhanjaya Pengurusan Awam Darat mengatakan kerajaan tidak ada bajet untuk bas sekolah percuma. Tetapi kerajaan ada bajet untuk menyediakan untuk pelancong asing kerana pelancong asing membelanjakan berjuta-juta ringgit. Dan persoalannya, adakah pelancong asing tu datang ke negara kita untuk kita beri dia perkhidmatan percuma? Ataupun rakyat kita yang sepatutnya mendapat imbuhan daripada cukai yang dibayar oleh rakyat, dia berikan semula kepada rakyat. Dan rakyat ni terdiri daripada, salah satunya adalah pelajar-pelajar
sekolah yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah yang merupakan aset negara, bakal pemimpin negara. Maksudnya ia lebih diutamakan diberi jagaan yang lebih rapi. Dengan memberikan bantuan bas sekolah percuma, kami mendapat pendapatan yang lebih konsisten dan kami boleh memberikan perkhidmatan yang lebih baik dengan bas yang lebih berkualiti. Contohnya bas Go KL adalah bas Rapid KL. Bas tu dimiliki oleh 100% oleh Kementerian Kewangan. Kontrak diberikan kepada mereka. Jadi daripada kerajaan kepada kerajaan, tak ada apa pun. Tetapi sebahagian bas Rapid pun menggunakan bayaran. Sedangkan bas Rapid itu adalah bas milik Kementerian Kewangan. Jadi kat sini banyak persoalan yang telah saya dan pihak persatuan usulkan kepada pihak kerajaan, tetapi masih belum mendapat feedback yang baiklah daripada pihak kerajaan. Semoga benda ini akan dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkenaan supaya dapat memberikan keselesaan kepada rakyat di masa akan datang. Apatah lagi dengan pandemik COVID-19 yang kita pun tak tahu sampai bila akan berakhir kan. Jadi apa antara perancangan dan persediaan oleh pihak Persatuan Bas Sekolah Malaysia sendiri seandainya disambung lagi PKP selepas 18 Februari nanti, seandainya, dan juga kita pasti juga COVID-19 tak akan berakhir dalam satu tempoh masa yang cukup pendek kan, pasti akan mengambil masa yang agak lama. Ya, kami cuba mendapatkan bantuan daripada semua pihak yang berkenaan. Malah sebahagian daripada NGO sanggup memberikan bantuan makanan kepada pemandu bas sekolah. Walaupun pada bajet tahun 2021 ni, Kerajaan Selangor turut memberikan bakul makanan kepada pemandu bas sekolah. Tetapi dalam bajet 2021, Kerajaan Negeri Johor memberikan tumbuhan RM500 untuk pemandu bas sekolah. Ini bukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri dari kemarin. Ini adalah bajet Kerajaan Negeri Johor. Malah Kerajaan Pulau Pinang sejak tahun 2017 lagi telah memberikan bantuan RM500 untuk setiap bas sekolah di Pulau Pinang. Sejak tahun 2017 tanpa lah, tak ada ni langsung sejak daripada 2017 Kerajaan Pulau Pinang telah memberi. Sepatutnya pihak kerajaan negeri lebih bertanggungjawab, lebih memberi kepastian kami akan langsung beroperasi kiranya PKP ini ditarik balik dan kiranya tidak ada bantuan yang secara berterusan daripada pihak kerajaan sepanjang PKP. Saya menyangkakan lebih banyak lagi sebab sekolah akan meninggalkan bidang dan mungkin kita terpaksalah bersedia untuk menerima kehadiran penyedia-penyedia pengangkutan sekolah secara yang tidak berlesen atau istilah lain sekolah haram. Okey, ramai juga yang meluahkan kekesalan, kesedihan sebab ada yang mengatakan kami sedih ada setengah pengusaha bas sekolah sudah ada pun yang jual bas sekolah demi untuk menyara kehidupan. Ada yang kata bantuan one-off RM500 terlampau sedikit untuk menyara hidup dengan family yang ramai kan. Ada yang mempersoalkan kenapa bantuan one-off sebanyak itu saja yang kami dapat untuk kami sara hidup. Macam-macam sebenarnya yang berlegar-legar dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita ini kan, nak berhadapan dengan pandemik 19 ini, COVID-19 ini, macam-macam perkara dengan kos sara hidup dan sebagainya. Semua orang berada dalam keadaan yang dilema, tapi saya pasti kerajaan akan cuba melihat perkara ini dengan sebaik mungkin dan banyak juga sebelum ini diberikan suntikan bantuan dan pastinya apabila mendengar apa yang disuarakan oleh Encik Amali, ada pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang sepatutnya dapat terus menyalurkan informasi input yang Encik Amali nyatakan tadi. Terima kasih Encik Amali. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Encik Amali Munif Rahmat yang merupakan Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia untuk program Jendela Fikir. Saya Ziana Nasir, terus dengar bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Sekiranya anda terlepas program